Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Aziz Alimi bin Nur Azizi. So, pada hari ini, saya dan kumpulan saya dan partner saya akan menerangkan tentang moral hazard. Let's go. Okay, sebelum tu, ingin saya definisikan moral hazard itu sendiri. Jadi, moral hazard merupakan salah satu tindakan yang mana apabila seorang itu masuk ke satu agreement yang mempunyai risiko, tapi pada masa yang sama dia tahu yang dia tidak akan menanggung risiko itu, sebanyak mana satu lagi parti itu akan menanggung risiko tersebut. Okey. Jadi untuk bahagian saya akan terangkan tentang moral hazard yang tercetus daripada pendeposit insurans dan juga pelindungan yang diberikan. Situasi pertama adalah apabila seorang pengguna ini tidak berhati-hati dalam memilih bank untuk melabur ataupun menyimpan duitnya. Ini kerana pengguna tersebut percaya bahawa jika bank itu berjaya, dia akan mendapat pulangan atau faedah yang tinggi. Namun apabila bank itu tidak berjaya ataupun gagal, dia yakin bahawa dia akan mendapat pampasan sebagai pulangan. Situasi kedua terjadi dalam sesebuah institusi kewangan itu apabila firma kewangan ini tahu bahawa pendeposit akan mendapat perlindungan sekiranya apa-apa terjadi, maka firma kewangan ini tidak teragak-agak untuk mengambil lebih banyak risiko yang melibatkan firma kewangan itu sendiri dan juga pendeposit. Seterusnya, situasi ketiga adalah apabila adanya insurans, pendeposit tidak akan menuntut risiko premium yang sesuai dalam kadar faedah deposit mereka. Dan yang keempat, yang terakhir adalah dengan adanya kewujudan insurans deposit, firma kewangan ataupun bank-bank akan lebih berani untuk memegang modal yang lebih rendah daripada yang ditetapkan. Seterusnya saya akan pas kepada kawan saya. Nama saya Ahmad Alif Irfan bin Mat Yusof. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai moral hazard yang wujud disebabkan ICS ataupun lebih dikenali sebagai Investors Compensation Scheme. Okey, jika kita lihat pada poin yang pertama, iaitu pengetahuan tentang wujudnya kemudahan pampasan boleh mendorong pengguna untuk mengambil mudah dalam beberapa perkara seperti mendorong pengguna untuk menarik kepada pembekal yang berisiko. Jika kontrak berjalan dengan baik, maka pengguna akan mendapat hasilnya. Namun, sekiranya firma tersebut menjadi muflis, maka pengguna akan mendapat pampasan. Daripada sini, kita dapat simpulkan bahawa pengguna atau pelabur akan menjadi moral hazard kepada ICS kerana pengguna akan menjadi kurang berhati-hati dalam memilih syarikat untuk dilaburkan. Hal ini kerana sekiranya syarikat yang dilaburkan tersebut menjalankan operasi dengan baik dan mendapat keuntungan, maka pengguna akan mendapat hasilnya juga. Namun sekiranya syarikat tersebut gagal ataupun muflis, maka pengguna akan mendapat pampasan daripada ICS. Okey, kita lihat pada poin yang kedua pula. Ia menyatakan bahawa kos pampasan kadang-kadang dipindahkan kepada orang lain yang bukan sebahagian daripada kontrak. Sebagai contoh, jika penasihat kewangan menjadi bankrupt dan tidak membayar pampasan yang disebabkan oleh pelabur, institusi kewangan tersebut secara keseluruhannya perlu membayar kepada ICS. Daripada sini kita dapat simpulkan bahawa apabila ICS telah mendahulukan wang pampasan kepada pelabur ataupun pengguna, maka syarikat kewangan tersebut perlu membayar kembali wang pampasan tersebut kepada ICS. Sebagai kesimpulan, moral hazard ini akan berlaku sekiranya wujud kemungkinan perpindahan risiko kepada pihak lain sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku kepada pengguna dan institusi kewangan. Oleh sebab itu, regulasi amatlah penting supaya moral hazard ini dapat dibendung serta dapat melindungi insurans serta pampasan ini daripada disalahgunakan. Sebagai contoh, seperti syarikat insurans swasta yang mengetatkan lagi syarat untuk seseorang itu diinsurankan supaya moral hazard ini dapat dibendung. Seterusnya, seperti pihak yang memberi pampasan berhak untuk mengawal ataupun menyatakan pendapat kepada institusi kewangan yang dijamin supaya institusi kewangan tersebut tidak mengambil langkah ataupun mengamalkan sesuatu yang mengandungi risiko sehingga boleh menyebabkan institusi kewangan tersebut muflis serta gagal.